Okeylah. Dan juga pada jam berikutnya saya sangat-sangat excited ni. Antara kali pertama lah sebenarnya saya akan interview artis ataupun selebriti kita kejap lagi ni. Ya, saya pun first time juga tengok dia daripada depan. Tinggi orangnya, Ji. Oi, dah ada kat luar dah tu. Handsome, wak. Okey guys, kalau ikutkan ramai yang keliru di antara dia dan saya tau. Malailah saya. Orang cakap banyak kali Alif Aziz. No, I'm Fizi Ali. Alamak, awak dah bagi tahu siapa. Alah. Aduh, okay, tak apalah. Tiada rahsia lagi. Jam berikutnya kita akan bersama dengan Alif Aziz. Carta Padu 40 Hot FM yang hangat dan terbaik. Carta Padu 40 Hot FM bersama Fizi Ali dan Aisyah Mazlin. Dan hari ini kita ada Alif Aziz in the house. Hai, Assalamualaikum. Baik. Secara jujurnya Alif kan, berapa lama dah tak datang ke konti radio ni Alif? Lama sangat lah bro. Sangat. Alhamdulillah lah. I think dia jadi janggal sikit mula-mula rasa. Sebab yelah lepas habis program reality tu, saya banyak Alhamdulillah dapat shooting lah banyak. So banyak shooting. Tapi Alhamdulillah it's finally good to be back in the studio in Konti lah. Rasanya berapa tahun tu? Lama lah. Lebih 2 tahun ada. Lebih 2 tahun ada. Okay. Jadi Alif Aziz dah kembali semula. Dan untuk Carta Padu 40 ni, kebiasaan Carta orang akan interview artis dalam 2 jam tau. Tapi untuk Carta ni tempat lain sikit. Kita interview 3 jam. Dari dia. So macam-macam soalan kita akan tanya. Kita akan recap balik kisah-kisah dulu. Macam-macam lah. Cuma nak bagi tahu Alif ini setiap kali artis datang saya ingatkan lah, ada yang keluar daripada konti ni menangis Alif. Setiap minggu Fizi cakap macam tu. So kita tengok macam mana Alif kejap lagi. Tapi kita takut apa tahu? Bukan artis yang menangis. Kita takut nanti yang penyampai nangis. First time aku kena macam ni. Carta Padu 40 Hot FM yang hangat dan terbaik. Alif Aziz, kalau ikutkan awal-awal Alif berkecimpung dalam dunia nyanyian ni sewaktu umur 12 tahun ya? Mula-mula nyanyi awal lagi sebenarnya. Mula-mula nyanyi dekat rumah. Macam berjinak-jinak dengan nyanyian karaoke dengan family daripada umur 5 tahun lah. 5 tahun tu baru belajar bercakap. 5 tahun dah menyanyi 5 tahun. Sebab dulu ayah selalu, karaoke ni ada satu benda kat rumah kita yang satu benda yang wajib. Keluarga besar. Jadi bila makcik-pakcik datang, itu adalah aktiviti kita. So daripada young age, saya dan juga my sisters lah, Aisyah apa semua, we were exposed to karaoke ni daripada umur awal. So memang minat macam biasa. Tak ada fikir nak jadi profesional ke apa benda. So lepas dalam usia 10, 11, 12 masa tu kita banyak masuk competition yang community center. Aisyah dengan Alif akan bertanding apa semua. So masa 2004, masa Taufik Batisah menang Singapore Idol yang pertama, saya tengok kat TV final tu. Dalam hati dah membara, cakap satu hari aku akan jadi macam dia ni. Memang idola pertama lah. Masa tu umur berapa? 2007 saya 16. 2004 berapa? 13. 13. Dalam 13 lah, menengah satu macam tu lah. So dalam hati simpan kan, satu hari insyaAllah saya akan jadi macam ni lah. So fast forward 3 years later, ada satu pertandingan reality untuk TV lah. So I was the youngest. Memang ngam-ngam dia punya minimum age is 16. Saya waktu 16 masuk terus. Alhamdulillah dapat menjuarai season tersebut. Dan di situlah bermulanya professional career seperti ini lah. Tapi kalau ikutkan awal-awal dulu banyak Alif masuk bertanding dengan Aisyah lah. Banyak bertanding dengan Aisyah. So bila bertanding dengan Aisyah, selalunya siapa yang menang? Tak saya ni bukan ni just kita punya recap lah. Tak saya nombor 1, dia nombor 2, tak dia nombor 1, saya nombor 2. So ada satu ketika tu satu community center punya competition lah. Masa tu juri dia Hadi Mirza, juri jemputan. So, macam benda tu gah lah kan. Kita budak-budak lagi. Dan saya dapat nombor 2, dapat nombor 1. So she was rubbing it in my face. Abang tengok aku menang apa semua. Tapi saya cakap tak apa kak, well played lah kan. Tapi satu hari aku akan top kau. So it's a healthy competition lah. Ada kata persaingan macam tu. But I know my sister, she's very very supportive daripada dulu sampai sekarang. And it's a healthy competition where we push each other dalam industri ni lah. Sama juga macam kita Aisyah. I sentiasa push you untuk naik ke atas. Ya, betul. Sebab saya sebenarnya siapalah saya tanpa Fizi Ali. Saya pun menang sebab jauh competition juga. Asyik bercerita pasal dia punya kejaya kan, macam mana daripada awal dia kan. Tapi waktu zaman sekolah dulu macam mana Alif? Alif di sekolah Singapura sana kan? Sekolah Singapura. So untuk saya, ni saya kongsi sikit lah. Untuk saya tak berapa gemar untuk mengingat zaman-zaman sekolah dulu lah. Sebab dalam adik-beradik saya seorang lelaki the eldest. Lepas tu ada 2 adik perempuan. So saya tak ada adik-beradik lelaki. So kita ni tak lasak. Bila tak lasak, saya find it difficult to make friends lah. Kat sekolah-sekolah ni dulu ada
budaya buli-buli apa semua. Sebab tu sampai sekarang umur saya 32 tahun ni, saya sangat-sangat anti benda buli ni. Benda yang paling saya pantang betul-betul lah. Sebab apa? Benda ni dia as a young kid, kita tak boleh nak cakap kat mak bapak. Sebab apa? Kalau kita cakap kat mak bapak, obviously apa akan jadi? Mak bapak akan datang sekolah, dan kita akan dicop sebagai orang yang komplain mak bapak. So kita simpan. So saya daripada sekolah sampai habis sekolah, benda tu dia ada trauma dia lah sendiri. So saya rasa antara trauma yang tak dapat dielakkan adalah kita jadi rebellious. Bila kita dah keluar daripada kepompong selalu kena bully ni, kita jadi benci kat orang. Kita jadi, sebelum kau buat aku buat kau, macam tu. So benda ni is very unhealthy lah. Dan saya pula dalam kita berkecimpung dalam dunia hiburan, benda tu lagi amplified bila kita do something, bila kita rebellious dan sebagainya. So untuk saya, sekolah tu alhamdulillah habis juga sekolah kan. Tapi saya tak ada memori-memori yang indah yang untuk saya nak ceritakan benda tu lah. Tapi memang sampai form 5 lah dekat Singapura, lepas tu baru datang Malaysia kan. Tapi betul-betul memberikan impak betul kepada benda ni dia bukan saja fizikal lah. Kadang-kadang bully ni dia macam-macam. Ada fizikal, ada yang verbal, ada emotional. So yang paling bahaya adalah emotional. Sebab apa? Bila budak-budak kita tak tahu nak handle macam mana, kita tak tahu avenue mana nak pergi cakap dengan mak, tak boleh. Takkan kita nak jumpa terapis sebab kita budak lagi. So kita simpan. Akhirnya bila kita keluar daripada kepompong tu, kita jadi macam, kita tak boleh get back balik kat orang yang bully kita. Kita put this facade lah, jumpa orang, sebelum kau buat aku buat. Kita ada mentality macam ni. So pada saya, benda bullying ni kita jangan bawa main lah. Sebab pada saya, a lot of my friends yang worse, yang go through worse things. Dan sekarang ni saya ada 2 orang anak, dan saya sangat menitik berat benda ni. Sebab kita boleh tahu, kalau walaupun anak kita tak nak cakap, tapi kalau kita betul-betul pay attention, kita boleh tahu body language, apa dia cuba sembunyikan. Kita kena get to the bottom of it. Sebab kalau tak, kita tak nak besok kebelakangan hari kita pula yang menangis bila anak kita going through this kind of thing. Rasa macam eksklusif sebab first time, dan ini untuk kali pertama Aisyah tahu Alif Aziz pernah kena bully zaman sekolah dulu. Benda ni betul. Sebab kalau pasal bully ni memang benda yang sangat besar. Sebab budak tu membesar daripada kecil kan. Daripada kecil dia terbawa satu memori yang tak best, sehingga kebesar jadi macam Alif cakap lah nanti. Betul. Berbeza dengan wife saya dia banyak kenangan indah. Dia akan cerita sekolah, dia best friend ni. Bila dia tanya saya macam cerita ala kadar. Dia cakap, kenapa awak sekolah awak tak nak cerita kan? Jadi saya baru bagi tahulah. Sebab apa, benda ni dia bukan kita membuka aib, tetapi kita create awareness. Betul. Bahawasanya benda ni memang dah ada pada dulu lagi. Sampai sekarang, dan sekarang dengan ada social media apa semua, cyberbullying lagi besar. Dan kita takut kalau kita buat tak nampak benda ni, kita tak nak tunggu bila satu benda yang buruk jadi baru kita kenapa saya tak tahu. Kita nak kena pay attention kan, especially pada kita yang ada anak-anak lah, insyaAllah. Okey, dan juga kejap lagi nak tanya kepada Alif Aziz juga, lepas dah kena bully apa semua, macam mana cara dia bangkit semula untuk menjadi Alif Aziz yang sekarang. Dia makin ikut. Kejap lagi. Makin ikut jam dia makin heavy je. Lagi deep. Carta Padu 40 Hot FM yang hangat dan terbaik. Carta Padu 40 Hot FM bersama Fizi Ali dan Aisyah Mazlin. Dan here we go, kita masih lagi bersama Alif Aziz. Masih lagi. Bila bercerita tadi, Alif Aziz pernah berceritakan sama sekolah dia, ada antara memori-memori yang dia tak nak ingat. Dan kalau saya jadi diri sendiri pun, kemungkinan saya akan down. Sampai kebesar saya gitu je lah, akan jadi murung, akan tak nak buat apa-apa, takut berapa dengan orang. Tapi Alif, macam mana Alif boleh bangkit semula selepas dah kena sesuatu yang agak teruk juga? Untuk saya, kita boleh nampak the drastic change lah. As a 16-year-old kid, masa kat sekolah, contohlah kita mesti ada crush kita kan. Dancer ni apa semua, kita crush. Tapi orang tak minat dengan kita ni. Dulu saya pakai pun Umi very strict. Pergi sekolah bukan nak pergi melawar, pergi sekolah nak belajar. Jadi kita tak boleh nak pakai taper, tak boleh nak ikut trend. Kita pakai memang stop. Akhirnya tak boleh nak buat apa. So pakai spek, rambut tak boleh potong style-style apa semua. Bukan saya salahkan Umi, tapi disiplin dia. So kita kadang-kadang ada crush, dah puberty semua kan, ada crush apa semua, tak dilayan langsung. Saya pernah, Fizi saya cerita sikit lah. Saya pernah dulu sampai tulis lagu. Belajar tulis lagu kan. Tulis lagu dulu kita tak ada banyak application. Tulis lagu, jumpa kawan rekod gitar apa semua, dia jadi CD, burn CD. So bagi kat kawan-kawan, cakap kau pass kat dia ni lah. Aku tengok pada jauh. So kawan-kawan pun happy lah, ambil pass, pergi kat. So kita boleh nampak across the room kan. Kita pergi kat kelas dia junior kan, bagi kat CD tu, dia bising-bising kecoh. Aku cakap kecoh ni. So dia ambil juga CD tu, perempuan dia ambil juga CD tu. Time nak keluar kelas, dia buang tu sampai depan mata saya. Tak dengar pun. Jadi saya memang, ya Allah, memang rasa masa tu memang tak berguna lah. Memang dia memang penampar kat muka. Tapi
tahun yang sama saya masuk reality TV ni. So first time lah keluar TV apa. Jadi sekolah dah kecoh, wakil sekolah apa semua kan. Oh, jap, masa tu masih sekolah lagi. Sekolah lagi. Okay. So daripada kita dah masuk competition tu, kita pakai contact lens, tak respect, dah boleh pakai rambut style-style sikit, dah boleh apa. So kita nampak the drastic change. Tiba-tiba datang jumpa, hi Alif kan, my mom kirim salam. Tiba-tiba mom kirim salam, bapak kirim salam, cousin dia gitu gini. Jadi pada waktu tu saya penuh dengan rasa dendam. Saya macam, rupa ni macam ni, dunia ni macam ni rupanya. Apabila kita ni macam tak ada apa-apa, orang tak pandang kita langsung. Tiba-tiba it's the same person, cuma saya ni masuk competition yang itu. Dia bukan benda banyak pun. Saya mengejar impian. Dekat situ kita nampak semua orang berbeza watak dia. Perempuan-perempuan yang kita tak pernah ni pun tiba-tiba, Alif ni kirim salam. Tiba-tiba semua nak jadi rapat. So pada usia yang muda, kita rasa benda tu satu benda yang kita boleh get back kat dorang. So adalah benda-benda yang saya buat untuk saya memuaskan hati balik. Jadi masa tu saya cerita sikit lah pendek. So saya pun buat-buatkanlah kawan dengan kawan perempuan yang buang CD saya ni. So dah kawan-kawan, masa tu saya dah ada rapat dengan seorang kawan teman wanita lah. Masa tu lah, budak-budak lagi kawan keluarga cinta monyet lah. So saya cakap dengan dia, family saya ada buat barbecue kan. Saya cakap perempuan buang CD ni ada barbecue, datanglah bawa mak apa semua kan. So dia pun datang bawa mak kan. Family saya semua dah jumpa semua. Sekali ayah call, Alif kau kat mana ni, kawan kau dah sampai. Saya sampai kemudian membawa teman wanita. Plot twist. Wow. Dengan mak semua kan. Jadi dia duduk kat situ, saya datang, saya cakap, tak minum ke? Minum lah apa. Memang revenge is best served at a cold dish. Memang saya rasa puas gila. Macam drama dia. So yang kawan perempuan saya ni, dia tak tahu apa kan. Dia cakap, apa saya, jom lah kita jalan-jalan kat tepi pantai apa semua. Lipat seluar, jalan tepi pantai berdua. Dia duduk situ. Dia duduk situ dengan maknya. Luka kusam. Saya patah balik dah balik. Tapi betul kata kenangan-kenangan juga zaman-zaman kita membesar kan. Ini saya beritahu kan. Saya tak pernah cerita benda ni kat mana-mana. Eksklusif. No busy dengan Aisyah. Tapi pada yang kat luar sana, janganlah buat macam tu, tak baik. Tapi kata tak apalah. Tak apa, zaman sekolah. 16 tahun masa tu. Tapi kalau macam tu Alif Aziz buat dekat aku pun okey je. Okey, tak ada masalah. Carta Padu 40 FM yang hangat dan terbaik. Bila dah masuk rancangan reality kan, apa kata macam mana Alif tiba-tiba boleh cuba untuk lebarkan sayap untuk sampai ke Malaysia? Okey, baik. So masa umur 16 ni adalah satu kali pertama dalam reality TV kat Singapura tu. Saya pemenang yang ke-7, season yang ke-7. Jadi sebelum tu diorang biasa je, tak ada cuba eksperimental lah. So untuk season saya tu diorang eksperimen. Juara bagi musim tersebut akan mendapat kontrak bersama pada waktu tu Sony BMG Malaysia. Okey. So saya pun masa juara, kita tak tahu apa-apa, esok macam guinea pig lah. Dia nak try saja lah. So bila layan je lah. Layan je lah. So bila try, saya memang cakap jujur, saya tak pernah ada harapan apa-apa. Sebab nombor satu, kita asal daripada Singapura. Kita membesar dekat kat sana Singapura. So saya tak tahu sini culture macam mana dan sebagainya. So masa keluar release album tu, saya tak ada fikir apa-apa lah. Tapi ialah Allah nak bagi rezeki, alhamdulillah. Lagu Sayang-Sayang yang pertama tu, dia slowly menjadi satu benda pada waktu tu, macam satu fenomena lah. Sangat meletup masa tu. Mula-mula dekat radio ni, lepas tu radio ni, semua nombor satu. Dan nombor satu untuk jangka masa yang agak panjang. Dan masa tu ada Ringback Tones kan. Ringback Tones tu, benda tu dia jadi nombor satu dekat Malaysia. So saya tak expect apa-apa. Dan pendengar-pendengar di Malaysia, diorang tahu lagu tu tapi tak kenal siapa Alif. Yes. Sebab waktu itu video pun susah nak saya nak kongsi sikit kan. Ada Hot FM Big Jam masa tu kan. Tahun 2008 macam tu lah. Saya sampai dengan nervous dekat dalam line up ni ada Abang Anwar Zain, ada Dayang Nur Faizal, semua besar-besar ni. Kita kata, aku siapa ni? Orang pun tak kenal aku kan. Mungkin lagu orang kenal, tapi orang tak kenal aku siapa kan. Kalau aku naik pentas ni, orang boo ke apa, kita fikir macam-macam kan. Orang Singapura ni apa semua. Tapi masa saya naik atas pentas tu bro, dia punya crowd tu 20,000, 30,000 strong crowd, penuh. Dekat depan mana dekat depan MCOP Mall tu ada satu padang besar. Saya naik atas pentas, orang berdiri. Saya nampak naik belum rumah cerita. Naik berdiri pekik kau ni. Maksudnya ketika itu pun orang dah kenal Alif. Orang nak tahu ini ke budak yang nyanyi lagu ni. Lepas tu naik pentas handsome pula kan. Naik atas pentas, saya berdiri sekejap tu macam nak nangis lah. Masya Allah, macam ni rupanya penerimaan dekat Malaysia kan. So itu membuka mata management saya kat Singapura dan sebagainya. Maksudnya budak ni something. Maksudnya kita try kan.
boleh jadi ni macam tu lah. So I will never forget that performance dekat Hot FM Big Jam tahun tu. Dan it's just one of my best highlights dalam kerjaya saya lah. Kira kali pertama juga Kali pertama menunjuk muka kepada halayak ramai yang Malaysia. penuh. Dan mereka diri dan orang nyanyi sampai saya tak boleh dengar monitor apa semua. Memang it was just Waktu crazy. itu nyanyi live kan? Nyanyi live. Tak terkehil kan? So sayang-sayang I was performing sayang-sayang masa tu. So after that itu baru membuka mata saya. Alhamdulillah. Mungkin inilah waktu saya dah crossover lah. Yes. So, okay, kali kau macam-macam lagi nak tanya perjalanan hidup Alif Dia Aziz. makin deep Kejap lagi kita akan sambung lagi Carta Padu 40 Hot FM yang hangat dan terbaik. Kalau ikutkan macam-macam lagi nak tanya Alif Aziz ni. Kalau kita Google nama dia pun macam-macam cerita keluar. Kalau kita tengok di Instagram pun macam-macam cerita keluar. Tapi tak apa, kita akan sambung pada jam yang berikutnya. Terus dengarkan Carta Padu 40 Hot FM yang hangat dan terbaik. 40 Hot FM bersama Fizi Ali dan Aisyah Mazlin. Dan untuk kali ini jam kedua kita ada juga Alif Aziz ini. Dah masuk jam kedua kan? Yeah, bro, sajalah sembang kan. Alif Aziz kalau di masa lapang. Selain daripada dunia hiburan lah, maksudnya menyanyi ke berlakon ke kan. Kalau tanya pasal hobi, kalau penyanyi kata hobi saya karaoke, tak nak. Selain daripada itu, apakah hobi Alif Aziz? Sebenarnya saya ni seorang yang membosankan. Bila orang tanya macam ni, saya pun berfikir apa? Sebab saya tak main sports. Saya tak tengok bola. Saya masa muda-muda lah. Sekarang ni saya banyak layan. Ni bukan saya nak ni, saya bagi tahu tu. Saya suka tengok dokumentari. Saya suka tengok dokumentari, saya suka tengok lectures dan sebagainya. Dan dulu ada satu ketika tu saya aktif silap mata lah masa muda-muda. Orang lain exam pass, mak bapak kata nak beli apa, boot bola. Saya nak beli DVD, nak beli kad, nak beli apa. Saya lain sikit. Tapi kalau sekarang ni suruh buat magic masih boleh lagi lah. Saya dah lupa banyak. Tapi dulu Fizi macam ni. Sebab apa? Dulu daripada waktu sekolah kita introvert kan. Kita tak banyak kawan dan sebagainya. So saya nak approach ladies dulu. Kita tak tahu macam mana. Kita tak smooth macam hai apa tak tahu. So cara dia adalah you nak tengok something tak? Wah. So orang ada magic. Idea. Ni you yang style lah you buat dia. So kat situ kita bercakap lah. So I use that as a icebreaker lah dengan kawan-kawan baru. Tapi satu benda yang bijak juga tau. Sebab yelah, kadang-kadang kita nak bercakap dengan orang, memulakan suatu perbualan tu, kadang nak high pun kita takut. Betul. Tapi macam mana satu cara lagi supaya tiba-tiba orang tu akan high kat kita? Betul. So Fizi kena belajar lah buat magic. Yes. Boleh dah tu. Aisyah interview je. Aku pergi cari video magic kejap. Okey, Carta Padu 40 Hot FM yang hangat dan terbaik. Aisyah, Carta Padu 40 Hot FM bersama Fizi Ali dan Aisyah Mazlin. Dan kita ada Alif Aziz. Ya. Alif Aziz, bila dah orang kata buat nama di Malaysia ketika itu lagu Sayang-Sayang tu, secara jujurnya saya pernah bagi juga lagu tu kat awak. Sayang kau sudah berpuja, tertutup sudah bagi ku kesempatan. Pernah bagi sebenarnya. Saya dulu download lagu tu. Saya betul lah jalan cakap kan, ada caller ringtone pernah pakai kan. So bila selepas satu fenomena Alif Aziz Sayang-Sayang, kemudian macam mana Alif meneruskan langkah-langkah? Sebenarnya itulah saya sepanjang perjalanan kerjaya ni banyak ups and downs lah. Sebab kita menjadi seorang selebriti pada usia sangat muda. Dunia pun kita tak kenal lagi. So pada waktu tu banyak ulang-alik di Singapura, Malaysia. Sekali satu kali ni saya habis sekolah, saya duduk kat Malaysia, parents masih kat Singapura. So di situ saya bermulalah ujian sebenar menjadi seorang selebriti muda dekat Malaysia, di mana kita mak bapak dah tak ada, apa tak ada, kita sendiri. Maksudnya saudara ada kat Malaysia tak? Kat seorang macam mana? Tak ada, saya seorang. So memang freedom lah. Masa tu kita rasa freedom lah. Sebab kita yalah, alhamdulillah rezeki ada duit kan. Lepas tu masa tu orang tengah sanjung lah pada waktu tu. So kita rasa I think it got to my head very quickly lah. Kita rasa dunia ni kita punya dan sebagainya. Kita dah tak nak ikut cakap orang. Dulu label cakap itu, kita nak bangkang itu. So bermula ujian tu pada waktu tu kan. Tapi alhamdulillah masih lagi lagu keluar. Cuma bersama seiring dengan lagu-lagu yang keluar ni, ujian-ujian keluar. Dan pada waktu tu dia dah start keluar viral ni. Masa tu tak ada social media lagi. Kalau zaman sekarang ni, saya Alif Aziz yang dulu hidup pada zaman sekarang memang setiap hari keluar benda yang tak baik ni lah. Tapi pada saya is a learning process lah. Every artist, every celebrity dia ada journey dia sendiri. Cuma kita sebagai artis, kita manusia biasa. Kadang-kadang orang lupa. Orang rasa artis ni memang kita ni idola orang. Saya pernah dapat
orang interview dengan cara yang kasar, kata, Alif, apa awak buat macam ni apa semua kan. Awak ni sepatut menjadi idola bagi anak-anak muda dan sebagainya. Saya cakap, I did not sign up for this untuk jadi, kita ni bukan malaikat tau. Betul. Kita ni manusia biasa. Yang mana baik daripada selebriti tu ambil, yang tak baik kita faham dia tu pun manusia biasa. Kalau kita nak cari idola betul-betul, kita tengok Nabi kita. Itu idola yang sebenar. Yang jangan kita letak artis yang terang-terang kita ni penghibur, kita ni pun manusia biasa. Kita jangan letak dekat footstool tu terlalu tinggi. Kan? Di mana nanti kita akan jadi kontrol, kita tak boleh jadi diri kita. Bukanlah saya kata kita artis ni kita boleh buat sembarang, tak. Maksud saya, jangan letak kita sebagai satu, kau ni tak boleh buat macam ni, orang look up kau. Yang mana baik kita ambil. Kita kena didik anak-anak kita yang minat kepada selebriti luar dan juga tanah air ni, mana baik ambil. Disiplin dia, cara dia bekerja, work ethic dia. Tapi kalau benda yang tak baik, jangan ambil. Jangan kita ikut 100% sebab dia manusia biasa. Jangan jadi pembaris sangat. Dia manusia biasa. So pada saya, bukan saya nak justify kesilapan-kesilapan saya pernah buat dulu. Saya pun manusia biasa yang mempelajari setiap masa. Tapi saya mewakili seluruh penghibur lah, insyaAllah. Di mana kita semua manusia biasa yang hari-hari kita cuba memperbaiki diri kita, dan challenges dan ujian kita berbeza-beza. Jadi sebagai consumer, sebagai para peminat, lebih baik kita sesama Melayu Islam ni kita mendoakan yang baik-baik, insyaAllah. Tapi kalau ikut kami yang betul juga, kalau sekiranya kita daripada awal-awal usia muda kan, dia dapat macam-macam duit, famous dan juga sebelum tu kita nak keluar-keluar tak boleh. Tiba-tiba kita ada duit, kita pula bebas. Agak-agak macam tu. So tu jadi macam banyak artis-artis di luar negara juga lah. Kalau tengok filem Home Alone, pernah tengok Home Alone? Macam mana dengan artis tu, tengok Justin Bieber kan. Tapi bila akhirnya dia orang tersedar, akhirnya dia orang akan jumpa di satu jalan. Alhamdulillah lah. Comeback stronger juga kan. Dia akan ada satu masa tu di mana kita akan sedar juga. Lambat atau cepat lah. Untuk saya mungkin lambat sikit. Tapi alhamdulillah lah, sekarang ni saya rasa the most important thing now at this age, saya rasa peace lah. Ketenangan ni ada satu benda yang kita tak boleh beli. Duit pun tak boleh beli. Sebab apa? Kalau duit boleh beli ketenangan, kenapa kita dengar banyak orang yang sampai suicidal, yang artis-artis besar, jutawan tu duit, ada private jet semua. Tapi overdose ini sebab benda tu kita tak boleh beli. So benda tu lah yang saya rasa benda yang paling mahal lah. So senang cerita daripada apa yang Alif cakap tadi tu, kita sentiasa bersyukur lah dengan apa yang kita ada. Dan sentiasa nak membaiki diri kita ke arah yang lebih baik. InsyaAllah. Okey, carta pada 40 FM yang hangat dan terbaik. Alif Aziz pernah satu ketika dulu badannya saro. Macam Alif cerita tadi, Alif memang tak bersukan langsung main bola, tak badminton pun tak. Jadi macam mana tiba-tiba boleh terfikir untuk orang kata menyihatkan badan, pergi ke gym tu? Sebab sepanjang saya membesar, memang saya ni kurus tinggi. So pada waktu tu saya dah mula berjinak-jinak dalam bidang lakonan. So mendapat satu watak sebagai bodyguard. So masa tu ada preparation dalam 2 bulan lebih lah. So saya cakap, okay, saya nak do something different. At the same time, kita dapat boost kita punya confidence dan sebagainya. So saya cubalah belajar workout dengan kawan-kawan dan sebagainya. Dan akhirnya bila kita dah nampak perbezaan tu, orang dah tegur, kat situ semangat naik. Berapa bulan kalau ingat masa tu? Masa 8 minggu, 9 minggu macam tu. Awal juga. Awal juga. Sebab saya nak prepare untuk watak tu. So once dah dapat watak tu, kita continue lah dengan, cuma benda weightlifting ni dia memerlukan disiplin yang sangat-sangat tinggi lah. Daripada segi pemakanan apa semua, dia memang stressful. So benda ni kalau kita nak buat untuk watak understandable, tapi kalau kita nak buat all year round, dia memerlukan satu disiplin sangat tinggi. So ada ups and down lah. Kadang-kadang kita workout balik, kita malas lah, macam tu lah. Dia sebenarnya lebih kepada kalau bersenam ni, macam workout ni kan, bagi saya sendiri, benda yang kita minat, benda yang kita rasa macam tak terbeban tau. Betul. Maybe boleh diet, tapi diet dengan cara kita lah. Betul. Dia jangan kita expect hari ni kita buat set, besok dah nampak result, tak boleh. Dia kita kena buat slow-slow tanpa memikirkan result tu, tapi kita tahu kita punya regime macam mana, kena ada kawan-kawan yang push kita, dan kita just go on hari-hari tu, disiplin lah. Dia kena konsisten. Dia bukan hari ni buat, minggu depan dah dapat badan tu. So Aisyah, dengar kan? Saya dah agak dah siapkan tulis kat apa saya. Apa dia cakap? Kata bukan buat hari ni, minggu depan dapat dah. Betul. Saya sedang berjalan. I try to understand that. I try to lose my weight now. It's very hard. Carta pada 40 FM yang hangat dan terbaik. Go deep into your heart. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu memang macam-macam terjadi kepada Alif kan. Tapi untuk menjadi seorang Alif Aziz ni bukan satu benda yang mudah. Betul. Apabila menerima kecaman yang hebat daripada orang ramai, daripada orang terdekat juga kan. Macam mana Alif boleh handle benda ni? Sebab sometimes kalau orang kena macam ni,
Ini sorry to say, ada yang sampai boleh bunuh diri tau. Betul. Dan sebenarnya to be honest lah, pada sepanjang saya hidup daripada 1991 saya lahir sampai sekarang 2023, the darkest year of my life is 2019 lah. Di mana pada tahun itu saya berpisah dengan isteri. Lepas tu saya dah sampai satu tahap yang at the lowest point of my life, saya sampai nak tukar nama semua. Saya dah malu sendiri nak tengok cermin, nak tengok muka sendiri pun dah malu lah. Maksudnya saya tengok video-video lama saya dalam reality TV, saya cakap macam mana Alif daripada situ sekarang kau ada kat sini. Saya tak bukan membuka aib, tapi ini sebagai satu awareness lah. Di mana saya pernah tak balik rumah, tak ada rumah, tidur kat mana-mana, orang ambil gambar tidur kat tepi jalan dan sebagainya. Macam mana satu orang yang Allah pernah beri satu nikmat macam ni boleh jadi macam ni? Dia penuh dengan regret lah. Penyesalan sampai saya buat perkara-perkara yang kalau saya dalam keadaan waras mungkin saya tak buat lah. Tapi nak kata macam mana, sekarang ni saya nampak benda yang paling saya nampak adalah kebesaran Allah. Sebab apa? Ini juga awareness dan pesanan kepada semua yang di luar sana yang tengah mendengar, yang mungkin tengah melalui satu fasa yang sangat berat dalam kehidupan. Kita kena ingat satu benda, Allah boleh ubah kehidupan kita ni daripada atas pergi bawah, daripada bawah pergi atas. Dalam sekelip mata, tidak mustahil bagi Allah. Jadi untuk saya, macam mana saya tak pernah terfikir dalam keadaan saya dalam ujian tu, saya tak pernah terfikir yang saya akan kembali menyanyi lagi atau berapa. Saya dah buang terus lah. Memang dah habis lah. Maksudnya aku hidup hari ni untuk hari ni je. Apa yang makan hari ni makan. Besok hidup lagi, besok makan. Macam tu. Sampai saya fikir macam tu. Wow, okey, bila dia jadi macam ni kan, macam mana pula penerimaan keluarga Alif Aziz? Tak apa, kita akan sambung kejap saja lagi. Carta Padu 40 Hot FM yang hangat dan terbaik. Carta Padu 40 Hot FM bersama Fizi Ali dan Aisyah Mazlin. Dan hari ini kita ada Alif Aziz. Okey, kalau nak ikutkan tadi cerita dia tentang Alif Aziz berada di peak paling bawah sekali. Jadi macam mana situasi tu yang berlaku sebenarnya? Dan juga macam mana penerimaan family Alif Aziz ketika itu? Hubungan dengan keluarga pun renggang kan? Renggang sangat-sangat. Saya pernah tak bercakap dengan umi saya sampai 1 tahun bro. Di mana is a very bila saya go back untuk cerita benda ni pun dia very scary lah. Sebab itu one of the darkest lah. Saya punya kehidupan tu untuk hari-hari tu dia. Tapi Alhamdulillah lah, saya rasa bila saya kembali dan diberi peluang untuk masuk reality TV lagi semula, saya pun saya cakap tak nak masuk. Saya dah malu. Macam nak tunjuk muka ni kan. Kita keluar orang pun tengok kita ni macam apa kan. Macam sampah masyarakat pada waktu tu kan. So itulah. Tapi Allah Ta'ala bagi saya satu peluang di mana saya tak pernah terfikir. Selepas saya masuk di competition tu, Alhamdulillah jadi juara dan disusun lagi semula kerjaya saya sampai saya boleh bangkit semula. Tetapi dalam saya membangkit semula ni pun, dia sebenarnya pun ujian juga. Betul. Kadang-kadang time kita belum dapat, kita punya perwatakan berbeza. Kita punya janji dengan Allah berbeza. Tapi bila Allah bagi, kita kadang goyang, terlupa. Alpa. Jadi untuk saya, benda ni kepada semualah yang tengah melalui satu fasa yang ni, selagi kita masih ada hayat di kandung badan, saya bukan nak preach ke apa, tapi benda ni saya sangat yakin dengan sepenuh hati. Kita satu je cara kita kembali pada Allah, insya-Allah. Jangan kita rasa aku ni dah banyak buat ni, tak apa. Selagi kita masih hidup, masih ada peluang untuk kita taubat, dan insya-Allah Allah akan susun kehidupan kita macam mana. So macam tadi saya katakan, ketenangan yang paling mahal untuk saya adalah ketenangan. Benda tu paling mahal. Duit pun tak boleh beli, kawan-kawan pun tak boleh beli, kita pergi kelab pun tak boleh beli benda ni. Betul. Jadi macam mana kita nak dapat ketenangan? Allah dah kata kat dalam Al-Quran, hati akan berasa tenang apabila mengingat Allah. Jadi benda ni untuk saya pegang dengan sepenuh hati, sebab saya dah nampak kehidupan saya daripada atas ke bawah sekali, dan sekarang naik balik. Alhamdulillah. Jadi ini pesanan kepada semua, janganlah kita buat perkara-perkara yang macam contohlah ada orang ni nak bunuh diri lah apa semua. InsyaAllah benda tu tidak akan selesaikan apa-apa masalah. Kita tak tahu kehidupan kita di sana lagi teruk mungkin kan. So selagi kita masih ada peluang ni, InsyaAllah saya yakin dengan sepenuh hati, Allah ni sifat mustahil bagi Allah adalah zalim. Allah tak zalim. Kalau kita cuba untuk mendekatkan diri, pasti Allah akan ubah kehidupan kita, insyaAllah. InsyaAllah. Bagus lah Alif. Itulah rasa kita yang dengar radio ni, Radio Hot FM ni berjuta orang dengar. Kita tahu dalam beberapa juta tu mesti ada juga yang tengah mengalami depression ataupun tengah rasa yang tak best kan. Dengan sedikit sebanyak kata-kata pada Alif ni, mungkin boleh membangkitkan semua semangat diorang. Saya harapan saya adalah satulah, saya rasa semua benda ni temporary. Dan kita di atas sebagai seorang selebriti pun sementara, kita kat bawah sementara, kehidupan kita secara keseluruhan semua sementara, sakit sementara, kaya sementara, semua benda sementara. Jadi sekiranya saya pergi, ajal saya sampai, kalau orang tak ingat tentang saya punya lagu-lagu pun tak apa, tapi sekurang-kurangnya sesiapa yang tengah melalui kehidupan yang agak susah, dan apa yang saya kongsi
dapat membantu mereka, itu pun saja. Ingat saya dengan tu pun alhamdulillah. Yes, itu dapat selepas pahala insya-Allah. InsyaAllah. Dan Fizi, rasanya macam nak tanya Alif lah. Kalau Kejap lagi lah kita tanya. Kejap lagi kita nak tanya. Panjang dah ni. Kejap lagi nak tanya Alif, kalau dia bukan jadi penyanyi, dia apa? Okey. Carta Padu 40 Hot FM yang hangat dan terbaik. Kejap lagi pada jam berikutnya nak cerita sikit pasal genggam ni. Apa yang digenggamnya? Genggam bara biar sampai jadi abu. Contoh. Okay, bila bercerita pasal genggam, apa yang digenggam ni Alif? Lagu terbaru Alif tu. Okey. Lagu terbaru ni alhamdulillah selepas sekian lama lah tidak ada buah tangan terbaru daripada Alif. Akhirnya Alif keluarkan dengan lagu Genggam ni. Genggam ni di mana Alif sama-sama dengan writers memberi input. So Genggam ni dia menceritakan tentang betapa dia rasa down dan dia mengharapkan wanita tersebut genggam apa yang dia rasa ni sampai dia boleh rasa something like that lah. Dan alhamdulillah lagu ni diguna sebagai OST untuk drama yang Alif lakonkan juga, Ku Akad Kau Dengan Bismillah untuk TV3 juga, Sulak Akasia. Dan I'm very excited lah sebenarnya untuk sebab genggam ni adalah satu genre yang berbeza, sangat berbeza dengan sayang-sayang, kalau cinta sebagainya. Dia adalah satu fasa di mana Alif Aziz yang baru, sound yang baru, lebih more mature dan sebagainya. Dan saya sangat mengharapkan semoga lagu Genggam ni mendapat tempat di hati pendengar-pendengar muzik lah, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi kalau ikutkan secara jujurnya, Alif pernah tak Google nama sendiri ke? Selalu Ataupun tengok-tengok komen-komen daripada lagu terbaru Alif ke? Ada juga. Okey, tak apa, kejap lagi secara live kita akan bacakan antara komen-komen yang ada di dalam lagu Genggam ini. Okey. Baik. Buruk ke baik ke kita akan terima dan Alif akan jawab bersama-sama kejap lagi. Okey. Alright. Carta Padu 40 Hot FM bersama Fizi Ali dan Aisyah Mazlin. Dan hari ini kita masih lagi bersama dengan Alif Aziz. Okey, bila bercerita pasal lagu terbaru Genggam. Dan kalau kita tengok komen-komen di YouTube lagu Genggam pun macam-macam jenis komen ada. Betul, macam-macam. Diorang yang mengupas lebih. Betul, kita nak mengupas bersama-sama dengan Alif Aziz. Baik. Kita akan tanya soalan daripada komen-komen itu dan Alif akan jawab lah. Ya, Okay. ya ini soalannya Daripada siapa? Okey, dia kata macam ni, nyaman dan tenteram apabila ku mendengar lagu ini. Aduh, jiwa ku hanyut entah gimana. Terbaik Alif. Ada yang komen macam tu. Dan ada juga yang tanya, pertama kali dengar tema drama Ku Akad Nikah Dengan Bismillah, aku dah tahu Alif Aziz sendiri yang nyanyi, dia kata. And then Ajak Aisyah sini jap phone. Tak ada soalannya. Awak cari yang tanya baik-baik je. Okey, sini aku cari. Puji-puji pak. Tak nak yang puji-puji, aku nak yang tembak-tembak sikit kan. Okey. Okey. Jumpa dah. Ini daripada Sylvia Rosa. Kalau dia tengok lirik lagu ni macam persembahan untuk Bella sang isteri tercinta. Dah tengok track tu. Dia ada track. Ada track bercermin ke masa silam bagi Alif. Setuju ke tak? Kemudian ada orang reply. Pada saya lagu ini lebih kepada Sofia. Cinta seorang itu tak semestinya dimiliki. Ada orang reply lagi. Pada saya kalau tengok baik-baik lagu itu relate dengan hubungan Alif Bella. Lepas tu ada lagi. Apa-apa pun relate kepada Sofia selepas kontroversi yang berlaku. Korang ingat tak bila macam-macam lah di sini kan. So Alif, sebenarnya lagu ni Alif, Charlie cakap tadi lah. Okay, dia macam ni lah. Lagu Genggam ni saya serahkan kepada semua untuk menginterpretasikan. Sebab setiap lagu-lagu Alif yang akan datang selepas Genggam ni pun ia membawa makna banyak pada Alif lah personally. So untuk Alif tak nak spoil the fun, kerana apabila kita bagi tahulah lagu ni pasal apa, dia dah spoil fun. Jadi biar saya lebih selesa apabila orang yang menginterpretasikan. Ada orang interpretkan benda ni untuk parents, ada orang interpretkan ni untuk girlfriend, boyfriend, ada untuk suami isteri, ada untuk dia orang punya own perjalanan dalam percintaan dan sebagainya. So untuk Alif, I would be more comfortable in saying lagu ni adalah satu lagu yang dekat dengan diri Alif. Disebabkan Alif juga duduk bersama dengan writers untuk beri input dan sebagainya. So tak apalah, biarlah orang nak kupas macam mana, tapi sekiranya mereka rasa itu, maka saya serahkan kepada mereka untuk nilai lah lagu tu macam mana. Macam tu lah. Hati dengan jawapan semua Okey, insyaAllah. Penat member lama nak karang tu. Okey, itu dengan Carta Padu 40 Hot FM yang hangat dan terbaik. Boleh katakan salah seorang artis yang cukup kacak dulu pada 13 tahun lepas. Dulu ke? Dulu Dulu kacak dan comel. Okey, kalau kita tengok balik dengan lagu sayang-sayang dulu kan, kenapa
tergamaknya Alif buat rambut macam ni. Tapi Fizi, nak tahu tak, pada tahun 2007 itu trend. Itu trend. Dia ni rambut dia. Sampai saya pernah pergi satu show ni lah. Sekali satu guru sekolah ni beritahu, Alif, apa ni semua sebabkan awak. Kenapa? Student saya buat rambut macam ni kat sekolah tak dibenarkan rambut macam ni. Atas buat mohawk, depan buat fringe kan. Sekali bila kita kata kenapa buat rambut ni, kalau Alif Aziz boleh buat, kenapa saya tak boleh buat? Dia budaya. Dia guna nama Alif Aziz. Aku kena jawab dengan cikgu dia. Tapi ketika itu pun fashion memang macam-macam. Dulu kita pakai baggy. Dia fashion ni dia berubah-ubah lah. Tapi kalau sekarang ni Fizi suruh saya buat rambut macam tu, saya rasa tak sesuai dah. Tapi macam Alif sendiri, macam sekarang ni fashionnya lebih kepada yang macam ni, simple. Saya seorang yang saya suka dengan benda yang kemas lah. Saya bukan, ni no offense kepada semua orang, ada fashion sense yang berbeza. Tapi untuk Alif bukan tak suka, tapi Alif tak biasa dengan streetwear yang macam pakai macam apa, terlalu lain daripada yang biasa. Saya lebih kepada nampak kemas, pakai polo tee, kalau pakai t-shirt pun pakai fitted, seluar fitted. Dia suka nampak siluet yang nice. Alif ni, that's just my own personal fashion sense. Very simple. Color pun Alif biasa main color yang hitam, putih, grey, navy blue macam tu je lah. So as long as it looks presentable, saya akan rasa lebih confident lah. Pakai oversize yang terlampau-lampau tu Alif bukan Alif lah. Benda tu tak salah, tapi untuk Alif personally is not my kind of style. Tapi tadi teringat Alif ada cakap Alif tak main sport, tak sangat kan. Tapi macam mana boleh stay maintain fit ni, body kehandsomean ini? Macam mana? Dalam handsome semua jadi macam Fizi lah. Ini anugerah yang kita tak boleh tolak. Malah lah. Orang dah bagi, Tuhan Penyesalan Aisyah cakap. Alhamdulillah. Dia yang dapat, kita tanya Alif tadi. So Alif rasa dalam pekerjaan kita ni, kita kena sentiasa cubalah, walaupun kita tak berapa pandai ataupun tak berapa disiplin untuk jaga sepenuhnya, kita kena jaga. Sebab apa? Kita sentiasa berada di hadapan kamera. Betul. Untuk memainkan watak dan sebagainya, nak dapat leading character. Bila kita diberikan kepercayaan untuk bawa leading character tu, kita kena look nice lah kan. So benda tu yang, kalau Alif malas, benda tu yang akan push Alif untuk macam, Alif tak boleh, this is part of your work. So fitness is part of the work also. Sebab kalau kita tak sihat, sakit, susah juga kerja. Kalau kita tak jaga bentuk badan atau fitness, susah juga untuk kita nak bekerja. So dalam kita susah untuk bekerja, kita akan susahkan orang lain bekerja juga. So untuk saya, benda tu lah yang push Alif untuk try my best to jaga makan. Kadang-kadang kita buat home workout. Kalau tak dapat pergi gym pun buat home workout sikit-sikit, just to maintain the fitness level lah, insyaAllah. Dah berhati. Okay, saya tanya je. Betul lah orang cakap kadang-kadang orang handsome tak buat apa-apa pun dia kekal macam tu. Aisyah kata tadi nak tanya Alif apa? Kalau Alif bukan penyanyi. Ya betul, kalau Alif bukan penyanyi. Kejap lagi lah. Kejap lagi. Sabar. Kejap lagi. Timing Aisyah. Timing. Awak budak baru ikut orang lama sini, okey? Carta pada 40 Hot FM yang hangat dan terbaik. Kita pada 40 Hot FM bersama Fizi Ali dan Aisyah Mazlin, dan kita masih lagi bersama dengan Alif Aziz. Yes. Alif Aziz dan Fizi Ali bergabung meletup. Sebab kita hanya kehidupan sama. Tapi ada iras-iras lah, Wak. Ada iras. Ada vibe tu. Sebab orang pernah salah panggil dulu. Oh, ya ke? Sebab saya sekolah di Taman Melawati. Ingat orang panggil, kenapa Alif Aziz sekolah sini? Tak. Saya Fizi Ali. Sebab Fizi pun sebenarnya dia tinggi. Awak punya tinggi berapa? 1.2 berapa? 1.2. 1.7 tinggi. Gurau. Okey Aisyah, tadi lah. Soalan Aisyah macam ni. Kalau Alif Aziz bukan penyanyi, Alif Aziz rasa Alif buat apa sekarang? Okey, ada dua kerjaya career line yang dulu saya impikan. Tapi ni yang pertama flight attendant lah, kerana Umi saya dulu kerja sebagai flight attendant selama beberapa tahun lah juga. So adik-beradik semua kita rasa kita nak jadi stewardess dan sebagainya, steward dan sebagainya, tapi tidak kesampaian. Nombor 2, saya nak jadi polis. Wow. Tapi itulah yang ironiknya, kita polis tak dapat jadi. Kita polis yang kerja kita. Lalu kena jumpa polis. Tapi itu adalah antara impian lah dulu. Tapi tak apa. Sekarang ni pun macam saya katalah, segala benda yang terjadi dalam kehidupan kita ni Allah dah susun. Tak apa, mungkin saya jadi pelakon, mungkin dapat watak jadi polis, jadilah juga dapat tapi berasa. Saya yakin kalau Alif Aziz jadi polis, mesti viral dah zaman ni. Betul. Kalau Alif Aziz jadi polis, ramai perempuan nak kena tangkap tu Alif. Dulu Fizi, saya jadi polis bukan nak jadi polis biasa. Nak jadi macam SWAT apa tinggi Dia nak lebih. Mesti kalau Alif Aziz jadi polis tu ramai wanita macam kalau kat tangkap Malaysia, saya. kalau kat Malaysia ni macam BTK apa, saya suka benda tu. betul. Saya rasa macam adalah satu benda di mana kehidupan dia ni dia membawa manfaat bagi masyarakat lah. Tapi saya fikir balik,
kita kerjaya sebagai selebriti pun juga kalau kita ikut jalan yang betul juga memberi manfaat. Betul. Sebab apabila kita ada following dan kalau kita menunjukkan benda yang baik, kita kongsi benda yang baik, benda tu pun satu manfaat bagi so untuk Alif, di mana saya berada sekarang, saya sangat bersyukurlah. Alhamdulillah. Okey, kejap lagi ada lagi satu benda yang agak deep lagi. Kita bertanya kan. So, saya rasa buat melodi ni. Carta Padu 40 Hot FM yang hangat dan terbaik. Alif Aziz. Ibu suara nak deep kan? Apa tu? Okey, tak kisahlah kalau seorang artis ataupun apa saja pekerjaan dia, pasti dia ada satu impian apabila bersara nanti dia nak ada di mana dan dia nak buat apa. Macam Alif Aziz sendiri, ada tak terfikir bila dah bersara nanti akan berada di mana, akan Alif, buat apa? Okey, Alif dengan isteri ada planning untuk mula bisnes. Bisnes tu long term lah, tapi dalam bidang nyanyian ni mungkin Alif akan berjinak-jinakkan diri dalam bidang directing ke dan sebagainya. So as long as kita ada satu kaki dalam bidang hiburan, satu kaki di luar. Kalau kita nak totally ni, benda ni kita, a big part of our life is entertainment. So saya rasa untuk kita dapat best of both worlds, kita dapat satu dalam segi bisnes ni adalah kita punya anchor lah. Tapi dalam bidang bidang hiburan ni mungkin Alif akan berjinak-jinak diri dalam bidang directing, producing music dan sebagainya, writing dan sebagainya. Maksud Alif kalau tu tak akan keluar terus lah. Tak akan keluar terus, insyaAllah. Selagi mana masih lagi diminta oleh para peminat, selagi tu masih Alif akan berkerjaya lah, insyaAllah, berkarya insyaAllah. Ingatkan Alif akan bila dah bersara nanti akan beli rumah di tepi pantai bersama dengan isteri. InsyaAllah semua tu pun dalam planning, insyaAllah. Tapi jangan buat kat tepi pantai yang saya bawa teman wanita tu. Ada Carta Padu 40 Hot FM yang hangat dan terbaik. Dah nak hujung-hujung dah ni, bersama lagi dengan Alif Aziz. Rasanya tak cukup lah sembang dengan kau ni bro. Seronok macam-macam cerita ada kan. Macam-macam cerita hampir kantoi kan. Tapi banyak lah macam Alif cakap awal tadi, antara yang paling kita suka apabila yalah benda yang baik kita jadikan sebagai contoh, benda yang tak betul, yang tak elok tu jadikan sebagai satu pengajaran dan jangan dicontohi. Betul. Okey, dan mengenai lagu Genggam, so apa harapan Arif pula jadi Alif? Harapan saya adalah semoga Genggam ni mendapat tempat di hati peminat. Alif akan be heavy on the promotions dan juga menjadi satu driving force untuk Alif terus keluarkan karya-karya muzik yang baru, kerana Alif diberikan peluang untuk merasai dua seni, acting dan juga muzik. So dua-dua Alif nak cuba buat yang terbaik, dan Alif mohon doa daripada semua, semoga doakan Alif sentiasa dalam keadaan yang baik dan juga supaya Alif dapat memberikan karya-karya yang baru untuk semua, insyaAllah. Okey, Fizi, boleh ke saya nak dia nyanyi sikit? Awak tanya saya, kenapa tanya dia? Bukannya saya nak nyanyi. Boleh ke? Boleh, jom. Alif, saya nak. Ini adalah lagu yang terbaru daripada Alif. Terimalah sikit lagu Genggam. Genggam erat jiwaku, genggam sampai kau merasakan. Di saat ku terluka, mampukah aku bertahan tanpa dirimu, sayang? Cukup sekali aku merasa, takkan kali kedua. Beza betul lah dengan dulu Kalau cinta jangan kacau, sayang. Bila cakap macam ni kan, terasa macam mula 16, sekarang 32, dah berapa tahun 16 tahun lah. Satu lagi lagu dia, hentilah ganggu pacarku, jangan pernah main hati. Poking. Thank you Alif. Pernah terfikir tak nanti dah bersara sikit ke apa jadi penyampai radio? Sedap tu kau. Serius bro. Dapat offer jadi penyampai radio. Kalau ada peluang, insyaAllah boleh belajar. Cantik. Aisyah yang kontrak kau setahun ni. Habis lepas ni Aisyah lah pula yang jadi veteran aja. Alif, kau kena ikut dah lama. Carta Padu 40 FM yang hangat dan terbaik.